Dalam dunia ini, dari segi tabiinya, segala benda akan menuju kepada chaos, menuju kehancuran dan kerosakan. Tapi dalam keadaan huru-hara tu, satu benda pun tak jadi. Jadi haiwan ke manusia ke tumbuhan memerlukan satu suasana aman, damai, selamat untuk hidup, untuk wujud dengan sempurna. Dan untuk menyekat kios ini memerlukan tenaga, energi, investment, kos, perlu perbelanjaan. Maknanya untuk menjamin keamanan kita kena bayar tu. Dan paling penting, keselamatan adalah bukan saja untuk kebaikan bersama, tetapi dia mesti dilihat sebagai tanggungjawab bersama. Sekarang ini saya rasa ramai orang mahukan kebebasan, tetapi orang lupa tentang tanggungjawab. Kebebasan mesti berkait dengan tanggungjawab. Masalah akan timbul apabila setiap sesuatu hanya menumpukan kehendak dan keperluan dia saja. Burung tak akan dapat bertelur dan beranak dengan baik kalau tak ada sistem alam yang burung tu boleh kawal untuk beranak. Itu juga manusia. Konflik manusia berlaku, masalah timbul, isu timbul kerana nilai berbeza-beza. Dan nilai manusia tak ada hak dia. Masalah timbul apabila saya memaksakan nilai saya kepada orang lain. Dan dalam kebanyakan aktiviti manusia, kita menggunakan berbagai kaedah untuk mempengaruhi orang lain supaya menerima nilai kita. Kalau mempengaruhi saja tak apa. Yang menjadi masalah adalah bila kita mendesak orang lain untuk menerima nilai kita, memaksakan nilai kita ke atas orang lain dengan berbagai cara dan kaedah. Dan kalau kaedah itu wajar, maka harmoni timbul. Tapi kalau tidak wajar, maka orang rasa terancam, rasa tergugat, dan ini menimbulkan gangguan. Dan gangguan itulah yang dikatakan wujudnya suasana tidak ada aman. Keamanan hilang apabila keamanan ialah menekankan wujudnya suasana kita bebas. Bebas untuk hidup, bebas untuk melaksanakan hidup, dan bebas untuk berfikir, bebas untuk beribadat. Jadi dalam konteks negara kita, daripada sebelum kita merdeka sampai sekarang, kita tak habis-habis. Bahkan sejarah manusia juga penuh dengan sistem dan segala-galanya untuk mewujudkan keamanan itu. Di parlimen misalnya, kita ada kumpulan yang membuat undang-undang. Dan saya tertarik, kenapa mereka ni dipanggil yang berhormat? Kerana barangkali hormat adalah perkara asas dalam menjamin keselamatan. Hormat bagi saya ialah satu situasi di mana kita bertindak, berbuat sesuatu berasaskan kefahaman kita tentang peranan orang itu dan peranan kita, hubungan peranan itu dan kaitan hubungan itu. Jadi kalau saya buat tidak mengambil kira keperluan orang lain, maka saya telah mengancam keadaan itu. Maknanya saya tidak hormat. Jadi sungguh cantik kata ahli-ahli parlimen ni membuat undang-undang. Kita ada undang-undang civil, undang-undang macam-macam Ini semua peraturan norma hidup saya, semuanya untuk menjamin supaya berlaku suasana selamat, untuk membendung perbezaan nilai itu, supaya isu tidak timbul dan masalah tidak wujud. Jadi dalam konteks yang kita sibuk di negara kita sekarang ni, orang nak berkumpul dan kita selalu berkumpul untuk seolah-olah mendesak sesuatu misalnya. Tak mengapa nak desak macam mana pun, itu boleh dikatakan sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi kalau dalam proses untuk menyempurnakan kehendak kita telah mencangkup dan melampaui batasan kehendak dan keamanan orang lain, maka huru-hara timbul. Ini mesti dielakkan. Dan sebuah negara yang matang dan seorang individu yang matang bagi saya ialah sejauh mana dia mampu menghormati perkara tadi. Hormat hak orang lain, hormat nilai orang lain, hormat tanggungjawab orang lain, dan ada sopan santun dalam mempengaruhi nilai orang untuk menerima nilai kita. Bahkan proses politik sebenarnya ialah bisnes, urusan untuk mengendalikan, menangani perbezaan nilai tadi, perbezaan nilai, perbezaan value, supaya kita dapat bergerak sama
melalui proses perundingan yang menasabah untuk mencapai suasana untuk kebaikan bersama. Itu proses politik. Polisi-polisi pun begitu. Kita negotiate dalam menangani satu masalah. Dan kita jangan lupa, seperti saya sebut awal tadi, setiap keamanan yang dicapai ada kosnya. Dan kos ini adalah dalam bentuk kementerian yang menjaga keselamatan. Berapa banyak kos itu. Dan kita tidak boleh melihat tanggungjawab untuk menjaga keselamatan inilah di tangan polis atau pegawai kuasa saja. Saya percaya tanggungjawab untuk menjaga keamanan adalah tanggungjawab kita bersama. Hak kita bersama, tanggungjawab bersama demi kebaikan bersama. Kalau ini dicabuli, huru-hara akan berlaku. Dan apabila berlaku huru-hara, implikasi dia adalah banyak di peringkat individu, di peringkat keluarga, di peringkat kumpulan, di peringkat organisasi. Semua orang tak jadi kerja apa. Mungkin kita tidak mencapai kepada kehancuran, tetapi dari segi produktiviti kita, kualiti pemikiran kita, tumpuan kita, khusyuk kita akan hilang. Dan kadang-kadang kita tak nampak pun kesan itu. Dan apa yang paling menakutkan bagi saya ialah apabila proses-proses masyarakat seperti berdemonstrasi, berkumpul ini dibuat dengan cara yang tidak sopan, di cara yang tidak hormat dan dengan cara yang tidak menuju ke arah mencapai keamanan itu, kita akan mewarisi kepada generasi yang akan datang satu mentaliti, satu budaya, satu tamadun yang tidak melambangkan kecerdikan. Dan artinya satu tamadun yang akan melahirkan orang-orang yang tidak ada kehormatan. Jadi apabila negara itu hilang kehormatan, saya rasa habislah negara itu. Dan itu saya rasa kita perlu elakkan.